Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Azzahan Safetyman, channel yang memberikan jawapan kepada segala persoalan OSH anda. Saya Coach Azzahan Safetyman, fasilitator anda untuk sesi kali ini, dan hari ini kita akan merespon kepada satu soalan yang telah diemailkan kepada saya oleh Nur Hamimah. Beliau ini seorang pengamal OSH yang baru sahaja mula berkhidmat di sebuah syarikat engineering. Dan soalan beliau kepada saya berbunyi begini. Saya ingin tanya, apakah tips untuk saya bersedia? Saya nak jadi seorang safety person yang baik dan beliau nak dapatkan green book pada satu hari nanti. Bolehkah tuan beri saya tunjuk ajar? Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan dan saya sangat suka dengan soalan-soalan yang sebegini. Sebab apa? Ini adalah kekuatan saya, ini adalah kekuatan yang telah membantu saya untuk hidup dalam bidang safety dengan tanpa ada green book. So, mari kita mulakan sekarang. So, untuk menjadi safety practitioner yang baik, merujuk kepada email yang beliau berikan kepada saya akan berikan secara ringkasnya tiga tips yang beliau dan mungkin anda juga boleh amalkan dengan segera. Perkara yang pertama ialah belajar dan fahami apakah bisnes majikan anda. Apakah produk ataupun servis yang disediakan oleh majikan anda kepada klien-klien mereka? Secara dasarnya saya akan mencari jawapan kepada apakah 4M kepada majikan saya. 4M itu ialah apakah material, machinery, man dan juga method. Contohnya, saya akan belajar apakah shift, berapa shift yang ada, berapa ramai pekerja yang ada. Dan kemudian method, bila masa operasi sangat-sangat sibuk ataupun kita panggil dia peak season, dan bilakah masanya ianya adalah low season. Machinery dan juga facility, apakah machinery yang ada, apa nama mereka, macam mana ia berfungsi. Dan kemudian apakah fasiliti-fasiliti yang ada, toilet, production floor, storage, disposal, storage dan sebagainya. Material, apakah material yang digunakan oleh production dan sebagainya. Bagi saya mengetahui 4M ini adalah sangat-sangat penting dalam saya bila masuk dalam apa-apa organisasi pun. Sebab apa? Ini adalah asas kepada bisnes tersebut. Dengan mempelajari dan memahami apakah bisnes majikan kita, maka itu akan sangat-sangat membantu kita untuk merancang, membuat framework, sistem OSH untuk majikan kita. Sebab kalau kita tak tahu apakah bisnes majikan kita, itu nanti bila kita buat apa-apa sahaja perancangan untuk aktiviti, contohnya high rate sekalipun, kita akan ada masalah. Sebab apa? Bila kita nak buat satu aktiviti, contohnya lah kita nak panggil untuk high rate, panggil-panggil tak datang, panggil-panggil tak datang. Rupa-rupanya waktu yang kita panggil tu mereka memang kena berada dekat operation dan mereka tak boleh nak entertain kita. Dan ini yang selalunya saya jumpa bila saya berbincang dengan junior-junior yang datang kepada saya. Bang, saya tak dapat support, okay? Tak dapat support macam mana? So, bila dia cerita, dia punya planning. Dan kemudian saya tanya, bila masa peak hour dan bila masa low peak hour? Tak boleh nak jawab. Dan masalah mereka kebanyakannya selesai bila mereka mengenali dengan lebih dalam lagi apakah bisnes majikan kita. Dan ini selalunya berlaku kepada saya semasa saya buat meeting, planning bersama dengan management, middle management dan juga top management.
Geng-geng operation dan juga yang lain-lain termasuklah maintenance dan juga admin, mereka akan sangat suka dengan planning saya sebab semua planning saya akan memberikan impact yang paling minimal. Kita nak kata zero impact, tipulah ya. Yang pentingnya kita menyebabkan gangguan kepada operasi mereka dengan secara terancang. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah ianya minimal. Bermaksud ianya tidak terlalu mengganggu. Contohlah, mereka plan untuk bekerja dengan 10 orang pada hari tersebut dan kemudian tiba-tiba seorang atau dua orang tak boleh datang. Emergency leave, MC atau sebagainya. So, kita nak keep tahap gangguan kita kepada operation itu adalah pada tahap begitu. Itu adalah benchmark saya dan itu yang telah membuatkan banyak planning saya pada masa yang lalu sangat mudah dapat cooperation, sangat mudah untuk dapat resources atas dasar tersebut. Yang kedua, belajar dan adapt culture majikan anda. Apakah culture? Culture mengikut Cikgu Ajis ada 43 definisi mengenai culture. Yang saya pegang, yang telah saya pelajari ialah culture ialah cara bagaimana sesuatu komuniti itu lakukan sesuatu. Saya mengambil contohnya seperti majlis perkahwinan. Maka budaya perkahwinan di satu tempat ada berbeza dengan sesuatu tempat. Contohnya, ini yang saya kena dulu. Weddingnya dekat Jengka dan kami sampai dekat wedding tu pada jam 2.30 petang. Pada 2.30 petang, dekat Jengka, apa yang sedang berlaku dekat majlis itu ialah DJ kepada wedding tersebut sedang angkat speakernya masuk ke dalam van. Dan dah tak ada orang lagi dah. Tetamu-tetamu lain yang semuanya dah balik rumah. Mereka dah habis makan. Kalau dekat Johor, 2.30 tu kompang baru nak dipalukan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan belajar dan adapt culture majikan. Bagaimana caranya mereka memulakan kerja? Adakah mereka mulakan dengan toolbox? Ataupun mereka mulakan dengan terus buat kerja? Okay. Pukul berapa mereka mulakan kerja? Ada tempat kerja ni mulakan kerja, contoh, jadual nak start kerja pada pukul 8, tapi 7 suku semua dah berkumpul. Contoh, ada tempat kerja kata start kerja 8.30, tapi 9 suku baru nak tunjukkan muka. Jadi, ini akan jadi cabaran terutamanya bagi anda yang dah ada pengalaman. So, anda nak adapt kepada culture tersebut. Culture yang lain yang anda nak pelajari ialah tentang komunikasi. Bagaimana caranya management berkomunikasi kepada pekerja dan bagaimana pekerja berkomunikasi kepada majikan. Ada tempat mereka mengamalkan konsep open door. Maksudnya, pintu saya sentiasa terbuka dan anda boleh ketuk dan bercakap dengan saya pada bila-bila masa. Ada tempat kena lalu protokol. Even kalau kita jumpa finding pun, kita tak boleh nak emailkan kepada semua orang. Kita kena emailkan kepada bos kita dan kemudian bos kita akan emailkan kepada bos dia dan kemudian bos dia akan emailkan kepada supervisornya. Jadi ini adalah perkara small little things yang anda kalau tak pelajari dan anda tak adapt, anda akan hadapi masalah yang sangat besar. Bayangkan anda dah lama kerja kat tempat tu, tiba-tiba ada orang baru sampai dah lah tak perkenalkan nama. Tiba-tiba nak ubah cara anda bekerja. Anda dah biasa, contohnya pukul 9 suku mesti stop isap rokok. Contoh, tiba-tiba datang orang ni, tak boleh isap rokok. Tiba-tiba kan. Macam mana perasaan anda bila perkara tersebut berlaku? Okay.
Dan kemudian yang lain culture yang anda nak pelajari ialah cara mereka untuk problem solving. Ada tempat kerja di mana budayanya bila ada problem mereka akan buat meeting. Ada problem mereka akan buat meeting. Ada tempat bila ada problem mereka akan tanya bos atas. Bila bos atas tak boleh settlekan, dia tanya bos atas lagi. Bila bos atas lagi tak boleh settlekan, dia tanya lagi bos atas lagi. Ada tempat dia akan kata pandai-pandai engkau lah. Dia ada culture yang macam tu. Dan kemudian ada juga tempat di mana problem tu lebih dipolitikkan berbanding daripada diselesaikan. Jadi anda nak belajar segala culture-culture ni, simpan semuanya dalam poket anda supaya anda boleh kurangkan masalah anda dan orang lihat anda sebagai lebih capable. Dan kemudian tips yang ketiga dan juga yang terakhir bagi saya untuk jadi seorang pengamal OSH yang baik ialah dengan amalkan 4 sifat ni, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi ini adalah 4 sifat terpuji Rasulullah yang kita nak belajar dan juga amalkan. Sebab apa? Rasulullah adalah model kepada semua umat Islam. Apakah maksud siddiq? Siddiq bermaksud benar. Bercakaplah benar, usahlah sesekali berbohong ataupun menipu. Ini adalah sifat yang sangat-sangat penting yang mana dulu saya dah pelajari. Bila kita berbohong ni, memang kredibiliti kita dekat depan klien, dekat depan bosses, even dekat pekerja pun dia kata, abang ni tak boleh percaya ni. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Itu benda yang kita nak jaga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita kalah, kita ngaku kalah. Dan kemudian pada masa yang lain kita akan repeat semula dengan strategi yang berbeza. So katakanlah benda yang benar, walaupun kadang-kadang kita rasa tak sedap nak cerita pasal benda yang benar itu. Baik. Yang kedua, amanah, boleh dipercayai. Kepercayaan datang terutamanya dalam industri bila kita laksanakan tugas yang diberikan dengan sehabis baik. Sehabis baik tu pertama sekali ianya bermaksud bila anda ada problem, minta tolong, minta bantuan. Bukannya ambil keputusan sendiri dan kemudian bila ada masalah diam-diam. So itu maksud amanah. Dan kemudian sifat yang seterusnya ialah tabligh, menyampaikan. Saya memahami lebih dalam maksud tabligh sifat Rasulullah ni bila saya pelajari yang kisah Yahudi buta diberi suap tu adalah satu kisah palsu ataupun hadis palsu. Hadis palsunya di mana? Iaitu bila Yahudi itu berbahasa kesat tentang Rasulullah dan Rasulullah diam sahaja. So disitulah poin di mana para ulama dan juga para scholar-scholar Islamik mengatakan yang hadis itu palsu. Sebab sifat Rasulullah ialah tabligh, menyampaikan. Bermaksud bila Yahudi tersebut berbahasa kesat tentang baginda, baginda tidak akan berdiam diri dan baginda akan menyampaikan perkara yang benar. Dan cara menyampaikannya itu bukan cara yang marah-marah ya. Caranya cara yang fatanah. Apa maksud fatanah? Cara yang bijaksana. So kita pengamal OSH ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu kita ni ada sistem CEP, Continuous Education Program. So kita ni nak kena sentiasa menambah baik, menambah skill kita supaya jadi safety practitioner yang baik. Dan kita ni bukannya nak belajar tentang teknikal aja.
Daripada tahun pertama sampailah tahun ke-9, semua teknikal. Macam mana nak buat loto, macam mana nak buat kerja lifting supervisor, scaffolding, entrance standby person, AGT. Itu semua teknikal. Ceritanya soft skill anda di mana? Maksud soft skill ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun ianya lembut, tetapi ianya tajam. Kita tak perlu nak berbahasa kesat untuk menegur orang sehingga deep ke dalam hatinya. Tak perlu. Yang kita perlukan hanyalah susunan ayat dan juga body language yang tepat supaya maksud dalam mesej yang kita nak sampaikan tu sampai. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seimbangkan technical dan juga soft skill anda. Belajar macam mana nak buat presentation, bagaimana nak influence people and so on. Jadi, secara rumusannya, 3 perkara yang anda nak buat untuk jadi safety practitioner yang baik ialah yang pertama, belajar dan fahami apakah bisnes majikan anda. Dan kemudian yang kedua, belajar dan adapt culture majikan anda. Dan kemudian yang ketiga, amalkan 4 sifat tadi iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Semoga dengan tips-tips ini akan membantu anda untuk jadi seorang safety practitioner yang lebih baik, bermanfaat kepada pekerja dan juga majikan. Sekiranya anda belajar sesuatu daripada sesi ini, minta bantuan, tinggalkan like dan juga komen di ruang bawah supaya anda membantu kami untuk mengembangkan lagi channel kami. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Tumak Ninah and be safe. Azahan, Safety Man.